Wan Rosdi sokong penuh kesaan Ahmad Zahid tidak panjangkan ketegangan. PKR Sarawak yakin hubungan dengan GPS tidak terjejas jika PH tanding PRN. Pemimpin Bersatu tepis dakwaan parti itu tidak raikan demokrasi. Nasib 24 individu termasuk pimpinan tertinggi GISB akan diketahui hari ini. Bailiff Mahkamah tidak terima jawapan, Teresa sedang pertimbang dapatkan perintah Mahkamah Sivil terhadap Jamal Yunus. Dan Tun M dakwa tanpa campur tangan kerajaan, jurang antara kaya dan miskin boleh capai kemuncak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Saya menyokong cadangan, saranan dan teguran yang dibuat oleh Presiden. Naib Presiden UMNO Wan Rosdi Wan Ismail menyokong penuh gesaan Presiden UMNO untuk tidak memanjangkan ketegangan antara pimpinan parti dalam kerajaan. Beliau menyifatkan kenyataan itu sebagai memadai dan bersetuju dengan apa yang diputuskan oleh kepimpinan dalam isu berkenaan. Menteri Besar Pahang itu berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai tindakan segelintir pemimpin UMNO yang dilihat mengusik parti dalam PH. Terdahulu Ahmad Zahid memberitahu beliau enggan memanjangkan ketegangan antara pemimpin parti-parti kerajaan. Selain itu, PH juga tidak perlu membuat sebarang permohonan maaf kepada UMNO. Seorang pemimpin PKR Sarawak percaya hubungan antara Pakatan Harapan PH dan Gabungan Parti Sarawak GPS tidak akan terjejas jika PH bertanding pada PRN Sarawak akan datang. Timbalan Pengerusi Ahmad Nazib Johari berkata kepada FMT, beliau percaya pada kematangan pemimpin tertinggi PH dan GPS. Katanya, pengerusi GPS dan pengerusi PH cukup matang dalam persahabatan dan PRN takkan gugat persahabatan mereka. Susulan PRN 2021, PRN seterusnya dijangka berlaku pada 2026. Terdahulu, seorang pemimpin kanan GPS memberi amaran kepada PKR Sarawak agar tidak mengganggu keharmonian atas nama demokrasi selepas mengumumkan rancangan untuk bertanding. Dalam pada itu, Nazib menegaskan PKR Sarawak mempunyai peranan untuk menambah baik pentadbiran sedia ada. Seorang pemimpin Bersatu menepis tanggapan parti itu tidak meraikan demokrasi apabila tiada pertandingan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden yang dimenangi Muhyiddin Yassin serta Hamzah Zainuddin tanpa bertanding. Menerusi wawancara FMT, Naib Ketua Wanita Mas Ermiyati Samsudin mendedahkan dua jawatan itu sebenarnya dibuka untuk direbut pada pemilihan, malah telah ada pencabar yang menawarkan diri bagi menggantikan Muhyiddin. Bagaimanapun, ahli Parlimen Masjid Tanah itu yang turut menang tanpa bertanding jawatan Ketua Wanita Bersatu tidak mendedahkan individu yang mahu mencabar Muhyiddin pada pemilihan parti terbabit. Mengikut Perlembagaan Bersatu, mereka yang ingin bertanding jawatan tertinggi seperti Presiden perlu menjadi ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT sekurang-kurangnya 2 penggal. Namun, kelonggaran boleh diberikan jika dibenarkan MPT. Mas Ermiyati juga menafikan dakwaan wujud dua kumpulan dalam pemilihan bersatu iaitu proksi mewakili Hamzah dan Azmin. Nasib 24 ahli termasuk pimpinan tertinggi rangkaian GISB akan disiasat selanjutnya mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA akan diketahui hari ini. Ia berikutan tempoh tahanan reman terhadap mereka berakhir hari ini. Menurut laporan sebuah portal, setakat ini berkemungkinan besar semua atau sebahagian individu terbabit termasuk Ketua Pegawai Eksekutif GISB bersama isteri dan anak akan disiasat selanjutnya mengikut akta itu. Manakala bagi mereka yang tidak akan ditahan mengikut SOSMA, berkemungkinan akan dibebaskan dengan jaminan polis selepas siasatan terhadap mereka selesai.
24 individu terbabit sebelum ini ditahan mengikut Seksyen 12 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran ATIPSOM 2007. Tindakan itu adalah seperti yang dijelaskan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein sebelum ini pada 3 Oktober lalu. Sebelum ini, seramai 34 individu yang dikaitkan dengan GISP ditahan semula di bawah SOSMA selepas tempoh tahanan reman mereka berakhir, manakala 127 orang lagi dibebaskan dengan jaminan polis. Bailiff Mahkamah cuba melaksanakan writ penyitaan dan penjualan di kediaman Jamal Yunus hari ini selepas pemimpin UMNO itu gagal menjelaskan kos guaman sebanyak RM50,000 berhubung saman fitnah yang difailkan oleh Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Kos itu diperintahkan dalam keputusan mahkamah pada 2022 yang mendapati Jamal bertanggungjawab memfitnah Teresa berhubung dakwaan berkait dana Yayasan Warisan Anak Selangor. Mahkamah Tinggi memerintahkan Ketua UMNO Sungai Besar itu membayar ganti rugi RM300,000 berserta kos. Jamal membayar ganti rugi tersebut, namun kos guaman masih belum dilunaskannya. Peguam Teresa SN Nair berkata, walaupun dituntut, kegagalan Jamal membayar kos RM50,000 itu membawa kepada pelaksanaan writ di alamat terakhirnya yang diketahui di Ampang Jaya. Menurut Nair, firma guaman itu akan mendapatkan perintah pecah masuk dengan tarikh perdengaran kes akan ditetapkan tidak lama lagi. Bekas Perdana Menteri 2 kali Tun Dr. Mahathir Mohamad memberi peringatan bahawa tanpa dasar campur tangan kerajaan, jurang antara kaya dan miskin boleh mencapai kemuncak. Katanya di laman X, konflik sentiasa tercetus antara golongan kaya dan miskin dalam kajian oleh seorang profesor Amerika. Konsumi golongan kaya adalah 32 kali ganda berbanding golongan miskin. Mahathir yang ketika tempoh pertama sebagai Perdana Menteri dikatakan telah melahirkan ramai golongan kapitalis berkata, golongan miskin merasakan mereka juga berhak menikmati kemudahan yang dinikmati golongan kaya serta mahukan lebih belas ihsan daripada kerajaan. Ada kecenderungan untuk orang kaya jadi lebih kaya dan orang miskin jadi lebih miskin. Akibatnya, orang miskin hilang makin banyak dan orang kaya mendapat manfaat daripada kehilangan itu. Dibiarkan tanpa campur tangan, Mahathir berkata, jurang kaya miskin yang kian melebar boleh menyebabkan ketegangan sosial. Pada Isnin lalu, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan mengambil maklum yang tanggapan lazim adalah perniagaan bukan urusan kerajaan. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.